Okey, pada kali ini kita akan lihat bagaimana hendak melakukan factor analysis di dalam Jamovi. Data yang saya ada ini ada measurement ataupun pengukuran daripada self-efficacy for writing skill. Ada 3 dimensi iaitu ideation yang diwakili item ID 1 hingga ID 5. Kemudian ada item tentang convention iaitu item ke-6 hingga item ke-10, dan ada item self-regulation dan item 11 hingga item 16. Jadi keseluruhannya ada 16 item dan ada 3 dimensi. Jadi apabila kita melakukan factor analysis, kita jangka akan ada 3 factor. Okey, jadi ada beberapa kaedah untuk melakukan factor analysis. Jadi saya akan kongsikan. Di sini kita ada icon factor, jadi kita klik di sini dan kita pergi kepada factor exploratory factor analysis. Ya, mengapa exploratory factor analysis? Sebab instrumen ini dianggap sebagai instrumen yang berbentuk reflektif, ya, measurement reflektif, bukannya measurement formative. Jika ia measurement formative, maka kita akan pergi kepada principal component analysis. Tapi kaedahnya sebenarnya dari segi clicking lebih kurang sama, cuma dari segi interpretasinya berbezalah, ya. Jadi saya tunjukkan cara kita melakukan exploratory factor analysis. Jadi kita cuma masukkan sahaja semua 16 item berkenaan, ya. Jadi kita ada jadualnya di sini, dan kalau kita lihat di sini memang kita ada dapat 3 faktor. Dan yang bagusnya setiap item yang duduk di dalam satu dimensi duduk di bawah satu faktor yang sama, mengikut analisis yang dihasilkan ini. Ya, jadi dalam jadual yang kita lihat di sini, ID 1 hingga ID 5 membentuk satu faktor, convention 6 hingga convention 10 membentuk satu lagi faktor yang dinamakan faktor ketiga di sini, manakala self regression 11 hingga self regression 16 membentuk satu faktor, ya. Jadi kalau kita lihat nota di sini, dia mengatakan kita menggunakan minimum residual extraction method, kaedah untuk mendapatkan faktor berkenaan, dan kaedah putaran ataupun rotation yang digunakan adalah oblimin. Jadi sebenarnya memang kita boleh ubah method yang kita nak gunakan dan juga kaedah rotationnya, ya. Cuma biasanya sebelum kita lihat kepada jadual seperti ini, kita lihat dulu assumption checks, iaitu Bartlett test of sphericity dan measure of sampling adequacy. Jadi jika bilangan responden kita tidak mencukupi, sebenarnya kita tak boleh melakukan exploratory factor analysis. Begitu juga dengan ujian, sama ada data kita membentuk identity matrix ataupun tidak. Jadi kalau di sini kita lihat ujian Bartlett ini mempunyai nilai P yang kecil, maka statistik Bartlett ini signifikan. Maksudnya kita boleh proceed ataupun kita boleh teruskan. Begitu juga dengan measure of sampling adequacy ataupun KMO statistik di sini. Untuk keseluruhannya, KMO dia adalah 0.956. Jadi apa-apa yang lebih daripada 0.5 dianggap boleh diterima. Dan secara setiap itemnya kita boleh lihat di sini semuanya melebihi 0.9. Jadi assumptions telah pun dipenuhi apabila kita melihat Bartlett test of sphericity dan juga measure of sampling adequacy. Okey, sekarang ni kalau kita lihat number of factors ini ditentukan berdasarkan parallel analysis, dan ini sebenarnya satu amalan yang baik. Kita ada dua kaedah, iaitu menggunakan eigen value dan juga parallel analysis. Jika hasil daripada kedua-dua kaedah ini menunjukkan keputusan yang sama, maka kita lebih yakin dengan keputusan yang kita dapat, ya. Jadi untuk menunjukkan parallel analysis yang lebih mendalam, ya, sebenarnya kita boleh sekejap, kita boleh melihat dari segi plotnya, dari segi visualnya. Kita ada scree plot dan kita dapat lihat di sini, ya. Kita ada data dan juga simulation. Data titik berwarna biru, simulation titik berwarna oranye. Jadi bilangan faktor yang kita boleh kenal pasti menggunakan kaedah parallel analysis ni ialah bilangan faktor di mana biru di atas daripada oranye, ya.
Jadi kalau mengikut kaedah yang digunakan ini, titik-titik yang berwarna oranye ini menggunakan simulasi. Jadi dia menggunakan 95% confidence interval, ataupun dalam kata mudahnya 95% tu merujuk kepada how likely ataupun seberapa apakah kebarangkalian untuk kita dapat faktor yang sebenar. Jadi bila dah melebihi 95% tu kita katakan itu faktor yang betul-betul genuine lah, ya, dianggap sebagai faktor yang benar-benar. Tapi apabila kita dah pergi faktor yang ke-nombor 4 ni, data yang kita dapat tu dah di bawah daripada titik untuk 95%, ya. Jadi kita tidak menerima hipotesis bahawa ada faktor yang keempat. Ada 3 faktor sahaja, ya. Dan kita bandingkan nanti dengan kaedah menggunakan eigenvalue, ya. Cuma di sini saya nak tarik perhatian bahawa kita ada factor loading yang tinggi, sangat tinggi, 0.9, 0.7 dan paling rendah pun 0.5, ya. Jadi itu factor loading yang tinggi. Dan uniqueness ni tak adalah terlalu strict sangat, tapi kalau nak diperhatikan, kita boleh tengok kalau ada uniqueness yang lebih daripada 0.6, maka mungkin item berkenaan bermasalah. Jadi kita boleh flag item tersebut untuk semakan dengan lebih teliti. Dan uniqueness ni berkaitan dengan commonalities. Dia hanyalah satu tolak commonalities, ya. Bagi yang biasa dengan SPSS pernah jumpalah commonalities ini di dalam salah satu jadual hasil EFA, ya. Okey, so sekarang ni kalau kita lihat based on eigenvalue dan kita hendakkan faktor yang mempunyai eigenvalue lebih daripada 1, kita perhatikan bahawa kita dapat 2 sahaja. Jadi sekarang ni kita ada item SR loading ke dalam faktor yang sama dengan faktor untuk item-item ideation. So ideation dengan self-regulation ni dah menjadi satu faktor. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat lihat bahawa item convention 10 ini cross loading ataupun ada duduk di bawah kedua-dua faktor. Cumanya kita dapat lihat di sini bahawa convention 10 ini loadingnya untuk faktor kedua jauh lebih besar daripada loading size untuk faktor 1. Jadi kita boleh abaikan loading untuk faktor 1 ni dan kita kekalkan convention 10 ni ke dalam faktor yang kedua. Okey. Dan kalau kita lihat scree plot ini, ya. Jadi memang hanya 2 faktor saja yang mempunyai nilai eigen lebih daripada 1. Ya, kalau mengikut mengikut parallel analysis tadi, kita ada 3 faktor, tapi faktor ketiga ni sebenarnya di bawah daripada 1. Di bawah daripada 1. Jadi kita boleh membuat keputusan sama ada nak kekalkan 3 ataupun 2. Sebabnya melalui parallel analysis kita secara statistiknya boleh yakin dengan adanya 3 faktor. Ya, dan kalau dari segi semantiknya dan dari segi teorinya memang self regulation ni berbeza daripada ideation, ya. Dan kita boleh lihat nilai yang lain, sebagai contoh factor summary daripada analisis kita ni, ya. Analisis. Jadi faktor yang pertama, percentage of variance explained adalah 45.6, faktor kedua 22. Jadi keseluruhannya 67.6%. Untuk kajian dalam bidang sains sosial, lebih daripada 60% ni dikira sangat memang baguslah, ya. Dan mungkin kita nak tengok faktor correlation juga. Correlation antara kedua-dua faktor agak tinggi dan mungkin kalau mencecah hingga 0.8, mungkin kita boleh kata dua-dua faktor ni faktor yang berbeza ataupun sama saja sebenarnya, ya. Jadi kita boleh lihat berkaitan di antara faktor, dan jika kita menerima bahawa ada 3 faktor, mungkin kita nak lihat menggunakan parallel analysis tadi semula, kita dapat lihat memang faktor 1 dengan faktor 2 dia punya korelasi sangatlah tinggi, lebih daripada 0.8. Jadi tak heranlah di dalam analisis menggunakan kaedah eigenvalue tadi, faktor 1 ideation, convention dan juga self regulation tu dia
bergabung menjadi satu faktor yang sama. Okey, jadi itu yang kita boleh explore ataupun kita boleh terokai dengan EFA, dan mungkin boleh cuba juga kita lihat maximum likelihood extraction ataupun principal axis, apakah kesannya terhadap faktor loading dan juga bilangan faktor yang kita dapat. Dan sebenarnya kita bukanlah saja suka-suka nak tengok apa method yang berbeza ni, dia sepatutnya berpandukan teori apakah hubungan yang kita jangkakan di antara faktor-faktor di dalam instrumen kita, ya. Cumanya kalau macam saya nak tunjukkan kita minimum residual berbeza dengan principal axis, mungkin kita boleh lihat dari segi parallel analysis tak ada nampak apa-apa perbezaan. Kita masih lagi ada 3 faktor, tapi based on eigenvalue pun masih sama juga, ya. Jadi mungkin ada kaedah-kaedah yang berbeza, tetapi hasilnya tidak semestinya berbeza, ya. Bergantung kepada data kita dan juga teori yang kita gunakan, ya. Okey, jadi setakat itu sahaja dulu. Cubalah membuat analisis EFA di dalam Jamovi. Okey, jumpa lagi dalam video yang lain.